Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar 2A1, 2A2 dan 2A3. Okey. Hari ini adalah hari pertama awak bersama saya, Cikgu L. Ya. Cikgu tak pernah ajar awak sebab semasa awak form 1 memang cikgu tak ajar kelas form 1 tahun lepas. Okey, jadi mungkin ada yang cikgu kenal, ada yang cikgu tak kenal, mungkin cikgu kenal muka sahaja, nama cikgu tak tahu. Okey, jadi di sini okey, sekejap masih ada yang sedang masuk. Okey. Jadi di sini cikgu nak ingatkan sekali lagi, okey, untuk Google Meet, bila masuk sahaja etikanya, bila masuk sahaja dalam Google Meet, bagi salam. Okey, selamat sejahtera dan Assalamualaikum di ruangan chat supaya cikgu tahu siapa yang telah masuk. Cikgu nampak nama-nama pelajar yang dah masuk. Okey. Dan selepas ni cikgu galakkan supaya awak masuk lebih awal. Masuk lebih awal supaya kita boleh start kelas on time. Okey, macam hari ni sepatutnya 10.50 kita dah sepatutnya start kelas. Tapi sekarang ni masih lagi ramai yang sedang masuk jadi terganggu. Kalau cikgu mula sekarang akan terganggu. Okey, jadi cikgu ingatkan untuk minggu yang akan datang, kelas yang akan datang, okey, pastikan awak bersedia lebih awal. Masuklah 10 minit lebih awal. Okey, link untuk Google Meet adalah link yang sama setiap minggu. Okey, setiap kali kelas cikgu akan gunakan link yang sama. Jadi awak terus saja tekan link tu. Okey, nanti cikgu akan pinkan untuk link Google Meet, cikgu akan pinkan dalam grup Telegram. Okey. Alright, cikgu nak kenalkan nama cikgu L Hidayah binti Ilyas, Nur L Hidayah binti Ilyas, ataupun lebih glamournya orang panggil apa? Boleh tulis pada ruangan chat. Lebih glamournya cikgu nak panggil cikgu apa? Panggil cikgu? Cikgu L, yes, cikgu L. Okey. Cikgu L. Cikgu app apa? Salah type kot. Okey. Cikgu L. Okey. Cara pengendalian cikgu untuk online kelas ni, pertama sekali 30 hingga 40 minit cikgu akan gunakan masa untuk buat sesi penerangan dalam Google Meet secara live ya. Sebab bila cikgu buat secara live menggunakan Google Meet, awak boleh terus bertanya. Okey, bertanya tolong tanya di ruangan chat. Okey, jangan on mic awak. Okey, on mic waktu hujung sekali tak ada masalah. Semasa sesi kelas itu jangan on mic supaya tidak terganggu. Okey. Okay, Google Meet kita secara Google Meet 30 hingga 40 minit. Cikgu tak ambil masa yang lama. Sepatutnya kelas awak 1 jam 20 minit. Jadi separuh daripada tu, lebih pada separuh lah sebenarnya kan. 30 minit tu hingga 40 minit tu untuk sesi penerangan. Okey, jadi cikgu harap semasa cikgu terangkan dalam Google Meet, awak ada buku teks bersama awak. Sebab tu cikgu tulis kat sini, bring your textbook and test pad. Test pad tu guna apa? Test pad tu untuk awak catatkan nota-nota penting. Okey? Okey. Cikgu tak tahu macam mana awak dengan cikgu yang lain sebelum ni sebab ketiga kelas ni daripada cikgu yang berbeza. 2A1 saya rasa daripada cikgu Fairuz, 2A2 daripada cikgu Saniah, 2A3 saya tak pasti adakah cikgu Khairul Nizam. Saya tak pasti. Saya rasa cikgu Khairul Nizam. Jadi saya ambil daripada cikgu-cikgu yang berlainan. Okey, jadi saya tak tahu macam mana pengendaliannya. Okey, tapi untuk kelas cikgu ni, okey, cikgu perlukan awak ada test pad dan juga awak ada management file untuk awak masukkan nota dan juga apa-apa kalau cikgu bagi handout selepas ni. Tapi cikgu rasa mungkin dah ada dah. Untuk dengan cikgu yang sebelum ni mungkin cikgu awak dah minta awak sediakan management file. Okey, jadi gunakan file yang sama kalau dah ada. Okey, dan cikgu perlukan buku peta. Okey, jadi awak dah beli package awak untuk buku dan alat tulis yang awak beli daripada koperasi dah ada 2 buku peta small squares. Okey, yang bentuk yang size A4 tu. Okey, awak dah ada.
awak dah sepatutnya dah ada lah setelah dah beli. Kalau belum beli tolong dapatkan daripada koperasi. Cikgu tak nak guna buku selain pada buku SMK Sultan Badlisha. Okey. Jadi buku petak siapa yang belum ada, pastikan awak dapatkan daripada koperasi. Waktu operasi koperasi hanya bermula pada 10 pagi hingga 11 pagi. Kemudian satu lagi waktu 1:30 petang hingga 2:30 petang. Okey, jadi kalau siapa yang belum ada buku petak, dapatkan buku petak. 2 buku petak. Satu namakan sebagai Max 1, satu lagi namakan sebagai Max 2. Okey, jadi latihan awak buat dalam buku petak. Okey, dan cikgu akan bagi tahulah guna buku mana, buku Max 1 ataupun Max 2. Okey, itu selesai tentang buku. Okey. Kemudian tentang latihan, macam mana caranya awak nak hantar kat cikgu. Okey, caranya adalah awak masukkan dalam Google Classroom. Sebab tu cikgu dah bagi dekat awak link dan juga kod untuk Google Classroom. Okey, nak masuk Google Classroom tu mesti guna ID MOE. Ya, kalau awak tak guna ID MOE, awak akan tak boleh masuk lah. Okey, sebab itu hanya khas untuk yang menggunakan ID MOE sahaja. Okey, mungkin sebelum ni awak dah ada dengan cikgu lain dan dalam yang cikgu dah tanya, cikgu awak sebelum ni kelas tu di-combine. Jadi cikgu, sebab itulah cikgu create Google Classroom yang baru, cikgu nak asingkan 2A1, 2A2 dan 2A3 supaya mudah untuk cikgu kenal pasti murid mana yang dah hantar latihan, murid mana yang belum hantar latihan. Cikgu memang orang kata strict lah tentang latihan ni. Okey, cikgu strict. Cikgu akan bagi tempoh yang cukup untuk awak. Okey, kebiasaannya cikgu akan bagi masa tempoh 3 hari untuk awak lengkapkan. Okey, dan awak upload dalam Google Classroom di ruangan assignment. Nanti cikgu akan assign dan awak masukkan bahagian assignment. Okey, caranya awak snap gambar saja, snap gambar sama ada awak nak PDF kan ataupun awak nak masukkan dalam bentuk Word ataupun awak nak terus hantar sahaja dalam bentuk gambar, cikgu terima dan cikgu akan semak dan cikgu akan bagi markah berdasarkan apa yang awak buat. Itu adalah sebagai PBD juga yang cikgu akan guna. Okey, sebab tu cikgu strict tentang latihan. Okey. Ada yang mesej cikgu tak dapat masuk join Google Classroom, awak tengok semulalah, mungkin awak dah menggunakan ID selain ID MOE ataupun mungkin ada masalah connection sebab kadang-kadang tu bila ada masalah connection dia susah nak masuk. Okey, awak check balik. Okey, tak perlu awak rushing sebabnya cikgu bagi masa 3 hari ya. Cikgu bagi masa 3 hari. Okey, cikgu rasa cukup untuk sesi pengenalan awak bersama cikgu. Ya. Siapa yang mungkin cikgu dah pernah relief sebelum ni, dia tahulah macam mana cikgu dalam kelas. Okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, dan cikgu akan masuk tajuk yang baru. Cikgu tak akan, sekejap cikgu kena buka. Cikgu tak akan ulang balik apa yang awak dah belajar semasa dengan cikgu yang lain. Mungkin ada yang belum habis bersama cikgu yang sebelum ni. Awak jangan risau. Okey, untuk chapter 1 tu nanti cikgu akan cuba untuk buat video. Video dan cikgu akan upload ke dalam cikgu punya YouTube channel. Okey, mungkin dalam masa seminggu ni insyaAllah cikgu akan cuba sediakan untuk chapter 1. Jadi awak boleh terus rujuk dalam cikgu punya YouTube channel. Okey, YouTube channel cikgu dengan nama yang sama, Cikgu L juga. Okey, tolong like, subscribe and share. Okey, iklan sekejap. Okey. Baik, so kita terus masuk topik kita hari ni. Okey, cikgu dah minta awak sedia. Cikgu dah minta awak prepare semalam. Cikgu dah maklumkan apa yang kita akan belajar hari ni. Sekali lagi cikgu ingatkan tolong turn off microphone ya. Siapa yang on, tolong turn off microphone supaya kelas tidak terganggu. Okey. Semalam cikgu dah maklumkan kita akan masuk new topic. Okey. Topik chapter 2, factorization and algebraic fractions. Okay, actually you have learned about algebraic in form 1. You learn what is algebraic expression, you learn what is algebraic equation, and then you learn how to form algebraic expression based on situation.
Okay, and then you learn how to simplify the algebraic equation and algebraic expression and equation. Okay, itu yang awak dah cover. So maksudnya awak dah kenal apa dia algebraic. Okay, untuk tajuk ni awak akan belajar, apa yang awak akan belajar dalam tajuk ni, awak akan belajar expansion, kemudian awak akan belajar factorization dan satu lagi yang involve fractions. Okay, so hari ni kita cover 2.1 sahaja. Okay, kita cover 2.1 sahaja. Jadi cikgu harap awak dah pun buat persediaan. Okay, bila awak dah buat persediaan lebih mudah untuk awak faham untuk tajuk yang hari ni lah. Okay, jadi mungkin paparan pada cikgu tak berapa nak jelas kalau awak menggunakan telefon yang paparan yang kecil, jadi tak berapa jelas, jadi awak refer kepada textbook. Okay, yang ni cikgu dah cut-cutkan bahagian-bahagian tertentu daripada textbook, jadi awak boleh tengok lah, okay, yang mana yang berkenaan. Okay, so what is expansion? Okay, expansion of algebraic expression is the product of multiplication. Tak apa jelas kat sini, sekejap. Okay, product of multiplication. Okay, product of multiplication of one or two expression in bracket. Okay, masih ada lagi yang sedang masuk. Okay, so kat sini bila sebut expansion, it's about product of multiplication. Okay, you multiply one or two expression in brackets. Okay, macam mana tu? Okay, nanti kita akan tengok. Okay, cikgu bagi contoh. Kalau diberi, okay, 2x, okay, and then dia multiply, dia duduk dalam bracket tu maksudnya dia multiply. 2x times, let's say here, y plus 1. Okay. Okay, cikgu nak tunjukkan. Okay, di antara 2x dengan yang bracket tu tak ada apa-apa simbol. Kan? Tak ada apa-apa simbol, tak ada addition, tak ada subtraction. Okay, jadi maksudnya di sini you have to multiply. Okay, you expand. In other words, you expand the algebraic expression. Now there ada two expression. Satu expression 2x dan satu lagi expression y plus 1. Okay, so ini yang awak akan belajar untuk expansion. Sekejap lagi kita akan tengok contoh-contohnya. Okay. Alright, jangan tanya cikgu apa dia algebraic expression sebab awak dah belajar semasa form 1. Okay, cikgu takkan ulang apa yang awak dah pernah belajar. Okay, now kita tengok pada 2.1.2 expansion of two algebraic expressions. Okay, alright, kita tengok sama-sama. Okay, dalam cognitive stimulation. Okay, awak tengok dalam textbook awak, page berapa cikgu tak pasti, awak check balik. Okay. Dalam cognitive stimulation, this activity want to determine the area. Okay, determine the area of rectangle ABEF. ABEF, this one. Sekarang ada rectangle yang besar tu. Okay, rectangle yang besar tu yang ni. ABCD. Okay, dan dia nak cari area ABEF sahaja. Okay, actually ada two methods. Methods yang pertama ni yang awak dah pernah apply dalam masa awak dah belajar sebelum ni lah. Okay, apa yang awak buat, awak akan kira area rectangle yang besar, kemudian awak akan tolakkan bahagian yang awak tak nak. Kan, itu yang awak dah pernah belajar, method yang itu awak dah pernah belajar. Okay, so kita guna method yang one yang awak pernah belajar tu. Okay, to find area of ABEF, area of ACDF. ACDF tu yang besar tu, rectangle yang besar tu. So, kat sini apa yang awak buat? Untuk dapatkan area ACDF, okay, kat sini apa yang awak buat? Awak akan length times width. Okay, the length is 5x. Dia darab pula dengan dia punya width is 3 cm. So, yang ni awak dah belajar awak dah belajar semasa form 1. Macam mana nak darabkan 5x dengan 3 akan jadi 15x. Okay.
Sambil-sambil cikgu terangkan, awak boleh sama-sama jawab di ruangan chat. Okay, awak tulis, boleh type pada ruangan chat. So area of ACDF is 15x. So awak tulis dekat sini 15x area untuk ACDF. Then you minus area BCDE, yang ni yang kita tak nak ni, kita nak buang. Kan? Kita cuma nak ABEF sahaja. So area of BCDE, okay, dia punya excuse me, okay, dia punya, yang ni bentuk square, actually bentuk square kan, because measurement dia sama kan, 3 cm and 3 cm. So you know 3 cm times 3 cm is 9 cm. Okay, so area of ABEF, bila awak gunakan this method, awak akan dapat 15x minus 9. Okay, this one is the answer. Okay, normally kalau cikgu sarankan tak perlu nak letakkan unit. Okay, sebab bila awak letak unit, takut awak confuse antara variable dengan unit. Okay, so it's okay awak tak letak unit pun tak ada masalah. Okay, untuk algebraic ni. Okay, method number 2. Okay, macam mana nak gunakan method number 2? Okay, kita nak terus dapatkan area ABEF. Okay, kita tengok kat sini, nak cari area ABEF, okay, kena tahu length of AB ataupun length dalam buku teks bagi length of EF. Okay, so macam mana nak tahu dia length berapa ni? Okay, keseluruhan tu daripada A ke C, okay, daripada A ke C 5x, daripada E ke D 3 cm. So the length here is 5x minus 3. Okay, 5x minus 3 is the length of EF. So nak cari area, you know that area is length times width. So E expression, okay, more than one per terms, okay, ni awak dah belajar 5x minus 3 have 2 terms. So bila dia ada more than one terms, you put in bracket. Okay, 5x minus 3 and then multiplied by the width is 3 cm. Okay, saya tulis bahagian ni supaya awak lebih nampak 5x minus 3 multiplied by 3. Okay, so how you expand this one? Kita gunakan term expand. Untuk multiply yang dalam bracket ni, antara dua bracket ni, kita namakan dia sebagai expand. How you expand is you expand term by term. Okay, setiap term dalam the first bracket kena darabkan dalam terms yang another bracket. So 5x you multiply by 3 is 15x. Okay, and then this one awak kena baca sekali dengan dia punya simbol. Okay, baca sekali dengan dia punya simbol. Negative 3 multiplied by 3. Okay, negative 3 multiplied by 3 is negative 9. Okay, so answer is 15x minus 9. Dia sama sahaja, guna mana-mana method akan dapat jawapan yang sama. Okay, so untuk this topic kita akan gunakan method yang kedua ni. Kita nak apply the concept of expansion. Okay, you can follow me? Respond in chat. Yes, teacher. You can follow? Okay, Ashraf, yang tak faham, Ashraf boleh tulis pada ruangan chat yang mana yang tak faham. Can, teacher. The second method, okay. The second method, okay. The second method tu nanti saya akan explain lebih jelas untuk yang seterusnya ni. Nanti akan nampakkan lebih jelas lah. Okay, when doing expansion of algebraic expression, every term, okay, every term within the bracket needs to be multiplied with the term outside the bracket. Okay. Okay, contoh cikgu tunjuk lebih lagi satu contoh. Katakan 2x plus 1 multiply, sekarang cikgu letak kat depan ni 3. 3 in bracket 2x plus 1. This one means 3 tu kena darabkan yang dalam bracket. So 3 ni kena darabkan dengan setiap terms yang ada dalam bracket tu. Okay,
So kat sini ada, dalam bracket tu ada 2 terms, 2x and positive 1. Kalau ada 3 terms, you have to multiply dengan 3 terms tu. Okay, so here 3 times 2x is 6x. Okay, and then 3 ni mesti darab juga dengan 1. So, baca sekali dengan simbol depan 1 tu. 3 multiplied by positive 1 is positive 3. So when you expand this expression, these two expression, you will get 6x plus 3. Okay, ini adalah dikenali sebagai expansion. Okay, you multiply dengan terms-terms yang ada tu. Okay, now look at example 1. In your textbook pun ada. Okay, sebelum cikgu explain yang dalam textbook, awak boleh tengok pada notes yang cikgu tulis ni. Yang ni notes ni awak salin. Okay, notes ni awak salin dalam test pad. Jangan lupa letakkan tajuk dia apa. Tajuk dia apa, tengok balik. 2.1 expansion. Okay, tajuk untuk notes awak expansion. Okay, notes yang pertama yang awak perlu salin kat sini ya. Dia bagi A in bracket B plus C. Okay, macam mana nak expand this one? A ni kena darabkan dengan B. Sekejap cikgu perlu minum air sekejap. Okay. Minta maaf, suara hari ni serak-serak sikit. Okay, so A ni yang kat depan tu, tak kisahlah apa-apa saja number ataupun dia bagi dalam bentuk variable pun tak ada masalah. A tu darabkan yang dalam bracket, A darab dengan B, kemudian this one pun A kena darab dengan C. Okay, tak berapa nak jelas kat sini, sekejap Okay. Alright, so yang dekat luar bracket kena darab dengan setiap terms yang ada dalam bracket. Okay, so dia akan jadi kat sini A darab B is AB. Kemudian A darab C jadi AC. Kat sini ni positif. That's why kat sini bahagian ni simbol dia positif. Okay, kalau A in bracket B minus C, okay, A darab dengan B jadi AB. Kemudian A darab dengan negatif C akan jadi negatif AC. Simbol tu kena pastikan awak hati-hati. Okay. Alright. Kita tengok pada example Kita tengok pada example. Expand the following expression. Okay. Tolong tulis pada ruangan chat jawapan untuk A. Apa yang awak dapat? Tulis. Awak boleh buat calculation awak pada test pad lah sebagai nota awak untuk ni. Okay, 6 in bracket 3 plus 4W. What is the answer? Okay, Adrian dah jawab, Yuvan dah jawab, Danish, Farah Fauzana. Okay, awak dapat 18 plus 24W. Macam mana boleh dapat 18? Okay, 6 times 3. So here is 18. Okay, bagus. Okay, cikgu ucapkan tahniah pada tingkatan 2A1, 2A2, 2A3. Memang aktif. Bagus, tahniah. Okay. Di sini sebenarnya awak, bila awak tulis pada ruangan chat, cikgu boleh nampak nama awak sambil-sambil tu sebenarnya cikgu buat penilaian. Penilaian bilik darjah tak semestinya pada latihan awak sahaja, tapi macam mana awak punya respon dalam kelas. Jadi aktiflah dalam kelas. Okay. So 6 times 3 and then 6 times positive 4W. So dia akan jadi plus 24W. Okay. Untuk B, what is answer for B? Okay, write your answer in chat room. Chat room pula. Bahagian chat, di ruangan chat. Answer untuk B, 3R in bracket R minus 2S. 3RR, Adrian? Betul ke 3RR? Okay, jawapannya. Okay, kalau R darab dengan R, dia akan jadi R square. Okay, R square. R ataupun R to the power of 2. Okay, yang mungkin awak tak boleh tulis dengan bentuk simbol yang betul sebab awak nak menggunakan apa?
nak type tu ada masalah kan? Okay, tak apa, cikgu faham cara awak tulis tu. Okay, so kat sini 3R multiplied by R dia akan jadi 3R square. And then 3R times negative 2S will be minus 6RS. Okay, sama ada awak tulis 6RS ataupun jawapan awak minus 6SR. Boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, untuk C, what is answer for C? Okay, now cikgu tanya untuk C. Siapa ni jawab? Nivita, Ashvika, Yuvan, Balamugaran. Kalau cikgu salah sebut nama, minta maaf sebab cikgu baca apa yang ada pada ruangan chat ya. Okay. Farafazana. Okay, Afika. Okay. Yes, good. So awak akan dapat this one is negative 5AB. Okay. Kemudian yang ni tengok simbol betul-betul. Awak dah belajar konsep ni semasa awak belajar tajuk yang pertama. Okay. Apa nama? Rational number. Okay. Kalau negative 5, okay, you multiply by positive 3, dia akan jadi negative. Ya. Dia akan jadi negative. So here is minus 15B. So answer is negative 5AB ataupun 5BA pun boleh, tak ada masalah. Okay, awak nak tulis, okay, answer negative 5BA pun boleh. Okay, and then minus 15B. Okay, untuk D awak boleh cuba nanti Okay, now kita go to next example. Sebelum cikgu tunjukkan next example, awak boleh salin. Kat sini ada 3 nota yang cikgu bagi. Okay. Yang ni bila melibatkan 2 bracket dan dalam bracket tu ada 2 terms. Okay, dalam setiap bracket tu ada 2 terms. Contoh yang pertama ni, bila AB darab dengan AB. Okay, AB in bracket multiplied by A plus B. A plus B dan darabkan dengan A plus B. So dia akan jadi, okay, A ni kena darab dengan A akan jadi A square. Okay. Kemudian A ni perlu darab pula dengan B. So akan dapat positif AB. Okay. So selesai untuk A dengan another bracket. Now continue dengan positif B pula yang dalam first bracket ni. Kena darab one by one. So B darab dengan A jadi AB. Awak susun supaya yang mana huruf yang terlebih awal tu awak letak di depan. Supaya kita senang nak tengok yang mana like terms. Okay. So sini awak dapat B times A is AB and then B multiplied by B is B square. Okay. B square. Okay, Ashraf tak nampak. Ya, betul. Try rotate phone. Okay, kalau awak guna bentuk phone yang awak secara portrait tu, awak mungkin tak jelas Jadi awak cuba buat auto rotate, setting handphone awak sebagai auto rotate, kemudian awak pegang secara landscape. Nanti paparan lebih jelas. Okay? Okay? Alright. So kat sini awak dapat dalam bentuk this one. Dan awak boleh simplify yang awak dah belajar semasa form 1. Yang mana like terms awak boleh tambah dan tolak. Kat sini ada 2 like terms, AB dengan AB. So AB plus AB is 2AB. Okay, so answer yang awak akan dapat bila A plus B darab dengan A plus B, okay, akan dapat this one, A square plus 2AB plus B square. Okay, susunan tak kisah sebenarnya awak nak susun B square kat depan ke AB tu kat belakang pun tak kisah. Susunan tak kisah. Asalkan cukup awak punya terms tu. Okay. Next. Untuk yang second example dan notes yang cikgu bagi, A plus B darab dengan A minus B. So macam mana awak akan dapat? Kalau A darab A dapat A square. A darab dengan negatif B. Baca, cikgu ulang balik, baca sekali simbol yang kat depan. A darab dengan negatif B is negatif AB. Alright. Kemudian continue dengan B times A. B times A is
plus AB. Okay. Kemudian B darab negatif B. B darab negatif B. Tengok dia punya simbol positif negatif tu. Okay. Bila positif darab dengan negatif akan dapat negatif. So negatif B square. Tapi belum selesai lagi sebab awak boleh simplify untuk like terms AB. Okay, so kat sini baca dengan simbol yang depan. Okay, cikgu tulis negatif AB plus AB. Apa jawapan dia? Tak ada lah kan? Contoh negatif 1 plus 1 is 0. So kalau yang 0 tu tak payah tulis. So answer awak akan dapat, the final answer is A square minus B square. Alright. Okay, seterusnya. Okay, yang ketiga, note cikgu yang ketiga, bila dua-dua bracket tu involve minus. Okay, subtraction. A minus B multiplied by A minus B. Okay, sama saja, step dia sama saja. Cuma awak kena beware dengan simbol. Okay, hati-hati dengan simbol. So kat sini awak akan dapat kat sini negatif AB minus AB. Okay, negatif AB minus AB. So dia akan jadi negatif 2AB. Okay, sebab tu awak kena mahir dulu untuk algebraic. Okay, kalau awak masih ada masalah dengan algebraic, masalah lah untuk awak buat tajuk ni. Okay, so tengok balik siapa ada masalah, awak tengok balik yang form 1 punya ya. Okay, so answer akan dapat, the final answer this one. A square minus 2AB plus B square. Okay, awak jangan risau kalau awak terlepas, awak jangan risau sebab Google Meet ni cikgu dah record. Jadi kalau awak nak tengok semula, nanti cikgu akan upload ke dalam YouTube channel cikgu. Nanti cikgu akan share link dan awak boleh tengok semula lah rakaman untuk kelas yang ni. Okay, now look at example 2. Okay, cuba buat, tadi cikgu dah explain. Cuba buat untuk apa answer untuk A. Okay, boleh tulis pada ruangan chat answer question A, 2A, example 2A. Okay, cikgu nak tengok siapa murid yang pertama boleh jawab. Cepat. Siapa dia? Cepat, cepat, cepat. Belum ada lagi. Kita nak tengok siapa dia. Bala Murugan. Yang ni nama betul awak ke? Nama orang lain ni? Okay. Yuven, Fatin, Ashvika, Nivita. Okay, Arya. Nama betul. Okay, nama betul. Okay, terima kasih. Okay, Danish. Okay. Wallace ni nama betul ke? Saya tak pasti. Minta maaf kalau sebut nama salah. Okay, good. Bagus. Bagus semua. Okay, so akan dapat y square. Okay. Akan jadi y square. Y darab y square. Kemudian y darab negative 3 is negative 3y. Kemudian 1 times y is plus y. And then y times negative 1 times negative 3 is negative 3. Then you simplify this expression. You will get y square. Okay, negative 3y plus y is negative 2y. Okay, negative 2y minus 3. So this one is the simplified answer. Okay. Okay, next cuba untuk B. Apa jawapan untuk B? Cepat. Tengok siapa yang pertama menjawab untuk B. Mana? Jawapan untuk B, 4 times 2 is 8. Kemudian 4 times R is plus 4R. Okay, kemudian 3R times 2 is positive 6R. 3R times R is positive 3R square. Okay, so yang mana like terms awak boleh tambah ataupun tolak kat sini. Okay, so 8 plus 4R plus 6R is 10R. And then plus 3R square. Okay, susunan tak kisah awak nak letak yang mana-mana kat depan, tak kisah. Okay, tapi normally, kita akan letakkan yang power yang besar itu kita letak di depan. Okay. Kalau sini awak nak susun semula, sebenarnya jawapan awak setakat sini pun dah cukup. Okay. Tapi kalau awak nak lebih tepat lagi,
Okay, the highest power tu kita akan letak di depan. So kat sini kita susun 3R square, kemudian antara 8 dengan 10R, yang mana ada R tu kita letak di depan. So plus 10R plus 8. So this one yang lebih proper. Okay, jawapan yang lebih proper. Okay, sekali lagi cikgu ingatkan, cikgu nak beritahu, jawapan awak setakat sini pun dah betul. Okay, alright, jelas? Jelas? Okay, ya, yeah, good. Ashraf selalu respon, terima kasih. Ya, yeah. Okay, ya, yeah, terima kasih siapa yang respon. Okay, now C cikgu tak nak tengok, cikgu nak tengok D. Okay, cuba buat untuk D. Macam mana? Dia bagi dalam question D ni, dia bagi in bracket 3P plus 2 and then tutup bracket ada square. Macam mana nak selesaikan yang ini? Okay, cikgu explain ya supaya awak jelas tentang bila ada dia bagi in bracket lepas tu dia ada square. Dia yang ni maksudnya bukanlah 3P square, awak buka bracket macam tu, salah. Okay, bukan yang itu awak buka buang bracket tu. Tapi maksudnya di sini ialah 3P plus 2 multiply dengan 3P plus 2. Okay, then awak expand lah macam cara yang kita dah buat tadi. Okay, alright. Next kita akan tengok combine operation. Okay, untuk combine operation including expansion. Yang ni dia involve ada banyak, ada awak kena expand, lepas tu ada pula nak kena tolak ke nak kena tambah. Okay, so untuk awak selesaikan combine operation, mesti awak guna rules of BODMAS. Okay, combine operation for algebraic term must be solved by using the BODMAS rule. Okay, ingat balik apa dia BODMAS rule? B is for bracket, O is power of ataupun apa, square of ke apakah. Okay, D is division and multiplication, which one is comes first, and then addition and subtraction pun which one is come first. Okay, yang tu awak dah belajar semasa form 1. Okay, kita cuba untuk example A sahaja. 3A sahaja kita cuba. Okay, alright, awak buat sama-sama, awak buat dalam test pad sambil-sambil cikgu tunjukkan dalam Google Meet ni. Okay, 3W times 4W is 12W square. 3W multiplied by negative 1 is negative 3W. And then negative 2, okay, negative 2 multiplied by 4W is negative 8W. Negative 2 times negative 1. So simbol dia akan berubah jadi plus 2. Okay, kita cek balik 3W darab dengan 4W, 12W. Kemudian 3W darab dengan negative 1 jadi negative 3W. Okay, yes betul. Dan jangan tinggal ni, kat belakang ni ada lagi minus 10W. Okay, yang ni yang dikatakan awak kena follow the rules of BODMAS. Okay, so selesaikan yang expansion dulu, kemudian baru awak minus. Okay, so kat sini akan dapat awak simplify yang mana like terms awak boleh selesaikan. So dia akan jadi 12W square. Kat sini ada negative 3W minus 8W is negative 11W. Negative 11W minus pula dengan 10W jadi berapa? Cikgu tulis negative 3W minus 8W minus 10W. Okay, so dia jadi negative berapa W? Tulis pada ruangan chat. Ya, negative 21W. So kat sini is negative 21W. Kemudian ada lagi kat sini, jangan lupa, jangan tinggal ada plus 2. Okay. Okay, good. Bagus semua kertas 2 ni. Okay. Ini kalau dia punya operation yang tambah lagi tu, tambah tolak tu di belakang. Okay, nanti awak cuba tengok buat latihan. Okay, bila operation yang ada di depan. Okay, maksud cikgu macam ni. 10 tambah 10W. Sekejap pada ambil contoh
10W, kemudian tolak, saya buat tolak dengan 3W minus 2 times 4W minus 1. Okay, so yang ni selesaikan dulu yang expansion. Okay, maksudnya awak selesaikan expansion, 10W ni letak biar dulu. Jangan selesai apa-apa lagi. Kemudian you expand. Bila expand ni, di sini cikgu nak ingatkan, bila awak expand this one, letak dulu dalam bracket. Jangan buang bracket lagi because yang ini adalah dalam satu expression yang berlainan. Okay, so dia awak akan selesaikan, awak dapat kat sini yang macam tadi kan, 12W square minus 21W plus 2. Kenapa cikgu kata kena letak bracket ni? Nanti awak akan efek pada operation. Okay, okay, awak tengok bila awak buka bracket, dia akan jadi 10W minus 12W square. Kat sini ni yang akan berubah because kat depan ni minus. Okay, cikgu gunakan warna lain Okay, ni W. So, kat depan ni adalah minus. Bila awak buka bracket, awak dah belajar kan masa form 1. Okay, minus negative 21W, dia akan jadi plus 21W. Itu sebabnya cikgu pesan supaya letak dulu bracket untuk yang awak buat expansion tu. Okay, jelas ya? Okay. Alright, seterusnya kita tengok yang terakhir. Okay, yang terakhir untuk kelas hari ini berkaitan dengan solving problem. Okay, dia bagi dalam bentuk situation and then awak kena gunakan step by step lah. Okay, step by step maksudnya based on the situation you form the expression. Okay, Puan Maria has a piece of carpet 3R minus 2 meter in length and R plus 1 meter in width. Calculate the area. Awak tahu nak dapatkan area ni. Okay, awak nak dapatkan area, awak kena darabkan length times width. So awak masukkan, awak buat satu mathematical sentence. Okay, so 3R minus 2 multiplied by R plus 1. Okay, then you find the area by using expansion. Okay, alright, cikgu tak go in details. Okay, sebab tadi kita dah tunjuk dah pun caranya. Okay, next example 5. Ramesh received RM50 pocket money for Y minus 8 days. Every day he spent RM X minus 3 for a cup of coffee. Okay, baca pelan-pelan, baca bagi faham that situation. Barulah awak form this mathematical sentence. Okay, Ramesh received RM50 pocket money untuk Y minus 8 days. Every day he spent X minus 3 for a cup of coffee. Okay, kemudian untuk mi rebus pula X plus 4. How much pocket money is he left with? So awak fahamkan this situation and then form the mathematical sentence. Okay, kalau yang sini yang kita boleh faham kat sini. Okay, dia ada saya nak tengok. So dia ada step by step kat sini. Mula-mula sehari dia belanjakan X minus 3 plus kat sini kena tahu apa operation dia. Total yang dia spend every day. Okay, plus X plus 4. Yang ni total yang dia spend every day. Okay, so kita nak tengok satu hari tu dia expand berapa. Jangan silap, yang ni bukan expansion lagi. Yang ni yang awak dah pernah belajar semasa form 1, involve addition and subtraction. Okay, so buka bracket. Okay, biasakan supaya awak buat step by step. Okay, supaya tak silap. Okay, kemudian plus 4. Okay, the like terms awak boleh tambah X plus X is 2X. Okay, negative 3 plus 4 is plus 1. So every day, okay, yang ni a day, buat sikit notes. Okay, sehari dia belanjakan 2X plus 1. So selama 8 minus Y days tu berapa yang dia spend? Okay, dia ada 50. Baru ada yang baru masuk ni. Okay, dia ada 50. Kemudian dia spend, sehari dia spend X, 2X
Okay, they spend 2x plus 1 setiap hari. Selama berapa hari? Kena darab kan? Kena darab dengan y minus 8. So ini adalah mathematical sentence yang awak kena form. Okay, then awak selesaikan sahaja. Okay, expand this one first. Okay, so kita 50 ni jangan tinggal, 50 ni tulis. Okay, 50 minus, yang ni belum selesai jadi kita letak dalam bracket. 2x times y, okay, 2x times y is 2xy. 2x times negative 8. Okay, so jadi negative 16x. And then 1 times y is positive y. 1 times negative 8 is minus 8. Okay, tengok dalam bracket tu adakah awak boleh simplify? Tak boleh, okay? Tak boleh sebab dia tak ada dan boleh kita selesaikan. So bolehlah sekarang ni kita buka bracket. Bila buka bracket ni yang cikgu pesan hati-hati sebab dia akan efek kepada operation. Okay, so bila buka bracket negative 2xy, kalau 16x tu dia akan jadi positif sebab negatif dengan negatif. Okay, sekejap cikgu padam dulu. Okay, kemudian untuk y, okay, yang ni dia jadi plus 16x. Untuk y dia jadi minus, okay, sebab negatif positif. Untuk 8 dia jadi plus 8. Okay, then awak selesaikan. Jangan tinggal jawapan macam ni sahaja because awak masih boleh selesaikan dekat sini dia ada like terms. Yang mana like terms awak kena selesaikan. So sini 50, okay, ni 50 ni boleh tambah dengan 8. So dia jadi 58 minus 2xy plus 16x minus y. Okay, ini sahaja jawapannya. Okay, sebab kita dah tak boleh simplify. Takat situ sahaja yang boleh simplify. Okay. Okay, cikgu harap kalau awak tak jelas, awak tengok semula rakaman nanti, cikgu akan hantar. Okay, now time for your exercise. Okay, sekarang 11.40 dah. Hari ni terpaksa dalam 50 minit awak Google Meet bersama cikgu. Terima kasih kerana setia bersama cikgu. Selama 50 minit dalam Google Meet ni. Okay, sepatutnya cikgu kata 30 hingga 40 minit sahaja. Memandangkan tadi first session tadi cikgu perlu buat sesi pengenalan. Jadi cikgu dah lebih 10 minit untuk Google Meet. Okay, untuk next class cikgu janji hanya 30 hingga 40 minit sahaja. Okay, your exercise is self practice 2.1. Okay, do all the question. Okay, do all the question. Memang nampak banyak. Okay. Memang banyak lah, bukan nampak banyak, memang banyak. Mathematics you have to do lots of exercise. Okay, siapa yang subscribe cikgu punya channel, dia akan nampak ada cikgu buat satu video. Mathematics you have to do exercise, exercise, exercise. Practice, practice, practice. Okay, so mathematics ni memang kena banyak buat latihan untuk awak kuasai konsep untuk matematik. Okay, so submit your exercise into Google Classroom. Okay, siapa yang masih belum join Google Classroom, awak join Google Classroom, gunakan link ataupun kod yang cikgu dah kongsikan. Okay, deadline adalah pada 11 Februari 2021. Okay, cikgu tengok Naris Warren on mic, nak tanya soalan ke? Tak, cikgu. Kalau nak tanya soalan, okay, sekarang cikgu buka untuk soalan. Kalau awak malas nak type pada ruangan chat, awak boleh cakap on mic dan cakap, tapi seorang-seorang Okay, Naris Warren. Kita kena snap foto dan sana. Kita kena snap foto dan submit ada kat okay, bagi buka pada Tiban. Tiban di tengah on mic. Cikgu, yang latihan ni kena buat dalam buku ke atau test pad? Cikgu tak dengar kalau kod ke. Okay, sorry. Cikgu. Ya. Kita kena snap foto dan hantar. Ya, betul. Snap foto dan hantar awak punya latihan tu dalam assignment. Nanti cikgu akan assign dalam Google Classroom. Awak tengok pada bahagian classwork. Okay, kemudian awak perlu test. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Ya. Cikgu yang video ni cikgu hantar dekat YouTube lah cikgu. Ya, nanti saya akan upload dalam YouTube. Cikgu, saya akan share link untuk YouTube.
Okey Ashraf, saya tahu Okey. awak masih ada bahagian yang tak jelas, awak tengok semula nanti ya. Okey, soalan lain? Okey. Cikgu, Ya. Ani Safia. buku satu atau dua? Buku satu ke dua? Buku 1. Hari ni mula dengan Maths 1. Okey, buat dalam Maths 1. Ya, Atirah tadi nak tanya apa? Saya tak berapa nak faham soalan tadi. Okey, tak apa. Awak tengok semula rakaman video ni ataupun Cikgu. awak boleh, ya, sekejap Awak tengok, kejap cikgu nak respon pada Atirah dulu. Okey, awak tengok pada rakaman nanti. Okey, dan cikgu akan hantar link YouTube. Kemudian, kalau masih lagi ada masalah, awak boleh personal message cikgu untuk awak tanya. Okey, dalam Telegram. Okey, tadi Logis nak tanya apa? Logis? Cikgu, Ya. guna buku yang lama ke buku baru? Apa maksud awak buku lama dengan buku baru? Buku lama yang guna dengan cikgu yang lain. Oh, okey. Cikgu lain tu siapa? Cikgu Fairuz. Cikgu Fairuz. Dengan Cikgu Fairuz ada 2 buku tak? Ada. Ada 2 buku. Okey, jadi gunakan buku yang sama. Siapa yang dengan, maksudnya dia dah ada dengan cikgu sebelum ni, dah memang ada Maths 1 dan Maths 2. Okey, just continue. Tapi hari ni guna Maths 1. Tak perlu awak beli buku baru lah, maksudnya awak continue sahaja dengan buku yang dah ada tu. Okey, soalan lain? Ya? Cikgu. Dalam video tu ada note yang cikgu tulis tak? Ada. Okey. Ada. Okey. Apa yang terpapar, apa yang ada dalam Google Meet sekarang ni akan ada dalam YouTube nanti. Okey. Okey, lagi soalan yang lain? Tiben? Cikgu, Ya. untuk latihan kena buat soalan 1 sampai 4 atau soalan 1 sampai 8? Sekejap cikgu tengok pada textbook. Okey, mana textbook? Sekejap, cikgu tengok textbook Textbook, Maths Form 2. Okey, sekejap ya. Okey, saya practice 2.1. Okey, buat sampai question 5 sahaja dulu. Okey, untuk yang gambar otak-otak 6, 7, 8 tu, okey, optional. Apa maksud cikgu optional? Siapa rasa boleh buat. Sebab cikgu akan buat penilaian. Kalau setakat siapa yang buat sampai soalan 5, penilaian dia setakat tahap yang 4 sahaja. Okey, siapa yang cuba untuk question 6, 7, 8, mungkin dia boleh naikkan tahap penguasaan sehingga ke 5. Okey? Baik, cikgu. Okey, soalan lain? Ada lagi soalan lain? Okey, Deva dalam bahagian chat dia tanya when we need to send homework, teacher. Okey, bila? Kan tadi cikgu dah tunjuk tadi. Okey. Deadline adalah pada 11 Februari. Cikgu bagi masa 3 hari. Hari ni, excuse me. Okay, hari ni 8 hari bulan. Okay, jadi 3 hari. Last hari, hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Last hari Khamis untuk awak submit dalam Google Classroom. Let's say awak ada masalah. Okay, cikgu tahu bila buat benda yang online ni akan ada masalah dari segi connection, nak kena kongsi device dengan adik-beradik yang lain. Jadi cikgu faham, kalau awak hantar lewat pun cikgu masih terima. Tak ada masalah. Okey, asalkan jangan tak hantar sahaja. Okey, paling lewat pun adalah sebelum kelas untuk next class. Okey? Okey, ada. Okey, so cikgu rasa itu sahajalah sebab jam pun dah sampai 11.47 dah. Okey. Jadi apa-apa soalan awak kalau nak terus personal message boleh tanya personal message ataupun awak boleh tanya di dalam grup Telegram kita. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih tahniah kepada semua yang hadir. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, sama-sama. Boleh tulis di ruangan chat, tak semestinya awak bercakap. Okey, sama-sama. Ya, Nidita sama-sama, Ashwika sama-sama, Wennes sama-sama. Ya. Okey, Hana sama-sama, Danish, Fatih, Muhammad Ashraf, Arya. Okey, sama-sama. Welcome. Okey, Aina sama-sama buat apa ni? Deva sama-sama, bye. Farish Kamal, Nur Alia Natasha, bye. Tirtana, ya sama-sama Tirtana. Okay, Auliatul Imani, ya you're welcome.